Para sahabat berlumba untuk melakukan kebaikan. Berlumba untuk siapa yang paling dikasihi oleh Allah dan berlumba untuk siapa yang paling dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang paling berentak, yang paling hebat adalah perlumbaan menuju tempat yang paling tinggi di antara Sayyidina Abi Bakar ibn Abi Quhafah radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ni sentiasa berlumba-lumba untuk siapa yang lebih Nabi kasih dan untuk menjadi siapa yang paling hampir kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu malam Nabi berjalan dengan beberapa orang sahabat. Nabi dan para sahabat melihat Abdullah ibn Mas'ud sedang solat. Kemudian Nabi pun sebut kepada beberapa orang sahabat ni, Nabi kata siapa yang nak dengar Al-Quran seperti yang diturunkan oleh Jibril alaihi salam, tajwid sebutan fasahah macam Jibril, maka bacalah mengikut bacaan Ibni Ummi Abdin. Nabi sebut gelaran Abdullah bin Mas'ud Ibn Ummi Abdin. Maka bacalah mengikut bacaan Ibn Ummi Abdin. Yang sampai kepada kita dua orang yang baca seperti Jibril alaihi salam. Tuan-tuan sekalian, saya duduk di Syria ada 7 orang ulama qurra ketika itu. Saya sempat berjumpa dengan 7 alhamdulillah. Walaupun mereka ulama Quran, ulama qurra, ulama-ulama Quran, tetapi bacaan mereka ada sedikit perbezaan di antara satu sama lain dari segi sebutan. Dia, beza tu bukannya beza seorang 70 markah, seorang 95, bukan. Dia beza 0.0 gitu je. Maka 100,000 lebih sahabat yang baca Quran seperti Jibril baca ni dua. Ibn Ummi Abdin dan yang kedua Sayyiduna Ubay ibn Ka'ab. Bukan Abdullah bin Ubay bin Salul tau. Itu lain. Ubay ibn Ka'ab dan juga Ibn Ummi Abdin. Habis solat, Abdullah bin Mas'ud duduk, dia berdoa. Bila dia berdoa, Nabi pun sebut, bukan di depan dia. Nabi sebut dengan sahabat-sahabat yang duduk dengan Nabi ni, jauh sikit. Nabi pun sebut, Nabi kata, Sal tu'tah, Sal tu'tah, Sal tu'tah. Minta wahai Ibn Mas'ud, kamu akan dimustajabkan, minta Allah akan perkenankan, minta Allah akan perkenankan. Ini kelebihan Ibn Mas'ud. Kemudian Sayyidina Abu Bakar balik, dia kata esok subuh aku nak pergi awal ke masjid nak bagi tahu berita gembira ni kepada Ibn Mas'ud. Bila esok subuh, sebelum subuh, Sayyidina Umar pergi jumpa dengan Ibn Mas'ud. Sayyidina Umar pun cerita, Nabi puji kamu semalam, beruntung kamu. Jawab Ibn Mas'ud, Abu Bakar dah sampaikan berita ni. Tak sempat. Sayyidina Umar dalam banyak perlumbaan kebaikan tak sempat memintas Abu Bakar radhiyallahu anhu. Disebabkan itu juga Nabi pernah sebut, sekiranya iman Abu Bakar diletakkan di atas satu timbangan dan iman seluruh umat Rasulullah diletakkan di atas satu timbangan, la rajahat kaffatu imani Abi Bakrin. Dahsyat. Maka akan berat yang timbangan Abu Bakar radhiyallahu an as-Siddiq. Maka bila para sahabat ada di kalangan mereka yang diberikan Allah kekayaan, Suhaib Ar-Rumi, Uthman ibn Affan, Abdul Rahman ibn Auf, ada puluhan lagi. Boleh senarailah sahabat-sahabat yang jutawan dan multi-millionaire ni seperti Abdul Rahman ibn Auf. Maka sahabat-sahabat yang susah ni, sahabat-sahabat yang susah, yang kebanyakan susah ni, pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, yang kaya-kaya di kalangan kami, mereka buat masjid, buat surau, ni contoh saya sebut.
Mereka wakafkan air minum, mereka bantu anak yatim, mereka bagi jamu makan orang buka puasa. Kami orang susah, macam mana kami nak memintas orang kaya di kalangan sahabat. Saya nak cerita, sahabat berlumba untuk akhirat. Berlumba untuk mendapat gaji yang paling banyak dalam syurga. Seperti mana kita di dunia, ada orang gaji 10,000, 50,000, 100,000, sejuta sebulan. Di syurga pun sama. Di syurga pun berbeza gaji di antara satu sama lain. Yang ni yang sahabat kejar. No? Nak dapat kedudukan yang tinggi dan juga redha Allah yang paling dekat. Sahabat-sahabat yang susah ni pergi tanya Nabi. Nabi pun kata ada satu amalan. Buat amalan ni tak ada siapa boleh potong dan pintas kalian. Nabi kata bertasbih 33, bertahmid 33 dan bertakbir 33 kali dubura kulli salatin. Tiap-tiap kali habis solat fardu. Yang ni 90% hari ni umat Islam tak buat. Sunnah yang hampir pupus. Hatta di masjid. Saya semayang daripada Kedah sampai Sarawak. Di masjid, imam-imam. Habis, salam, istighfar, ayat kursi, lepas tu baca doa. Saya kata, tapi mana sunnah Nabi? 90%. Tuan-tuan boleh, mulai hari ni, tuan-tuan singgah masjid, tengok berapa orang yang buat sunnah ni. Di masjid lah. No? Di masjid. Masya Allah. Nabi kata siapa yang buat benda ni, tasbih 33, tahmid 33, Allahu Akbar 33, tiap-tiap kali habis solat, tiada siapa yang dapat memintas pahala kalian. Hak geng-geng susah ahlu sufah ni seronok. Dapat rahsia. Mereka pun habis semayang, mereka zikir. Pelan-pelan zikir. Hak geng kaya-kaya jutawan ni tengok. Mereka tak bangun, pasal mereka tak bangun-bangun lagi ni. Duk baca apa, mereka pergi dengar. Oh. Akhirnya yang kaya-kaya di kalangan sahabat tiru. Buat juga. Maka hak miskin-miskin ni tak puas hati. Pergi mengadu lagi ke Nabi. Mengadu bukan tak dapat projek. Bukan perniagaan tak laku bulan tu. Bukan sale menurun. Mengadu ni sebab hak geng kaya boleh kongsi yang pahala besar tu. Maka pergi mengadu, ya Rasulullah, Nabi bagi hadiah kat kami, hak miskin saja. Geng kaya-kaya di kalangan kami dengar, mereka pun amal. Hak geng kayangan dapat juga yang amalan yang Nabi bagi. Maka tak puas hati, waktu tu Nabi sebut, "Dzalika fadlun yu'tihi man yasha." Itulah kelebihan yang Allah pilih, Allah bagi kepada sesiapa yang Allah pilih. Iaitu kekayaan yang kita ada. Allah pilih nama kamu untuk kaya. Allah pilih nama kamu untuk diberikan kelebihan harta wang ringgit. Cuma sedihnya sampai hari ini tak ada satu lagi billboard di highway tu yang ada tulis la ilaha illallah. Orang kaya ramai. Puluh ribu ada jutawan. No, iklan syarikat banyak kita. Nama Allah la ilaha illallah, tak ada siapa bubuh terbentang di situ. Saya duduk tengok kan, saya kata, tak apalah teringin sekali. No, letak perkataan tu, sebut la ilaha illallah, tulis di bawah tu. Say, tulis situ kan. Katakan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ratus ribu orang baca tiap hari. Subhanallah. Kemudian seorang multimilioner di kalangan sahabat, tengok dia bersedekah. Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu anhu, dia pergi ke Madinah kosong. Sayyidina Abdul Rahman orang kaya di Mekah, pergi ke Madinah tak bawa harta, tinggal rumah, kereta, BMW dia, Lambo dia semua tinggal. Kelang-kelang semua tinggal 5-6 biji di Mekah. Pergi di Madinah, Nabi saudarakan dia dengan jutawan Madinah, Sa'd bin Rabi' radhiyallahu anhu. Nabi saudarakan dengan Sa'd bin Rabi'. Sa'd bin Rabi' kata, wahai Abdul Rahman, harta kita bahagi 2. Dia sebut
Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, wahai Abdul Rahman, Nabi akha baini wa bainak. Harta aku bahagi dua. Semua seronok nak jadi saudara Dr. Rizan. Berani ya. Bahagi dua. Yang tu hebat Sa'd bin Rabi'. Hebat lagi Abdul Rahman bin Auf. Dia kata barakallah fi malika wa auladika. Semoga Allah berkat keluarga kamu, Allah berkat harta kamu. Dullani ala suq. Tunjuk kat aku market di mana. Tempat perniagaan di mana. Tunjuk yang tu je. Harta simpan. Isteri yang kamu nak bagi seorang pun tak perlu. Dia nak ceraikan. Yang ni susah tolak daripada harta tadi. Sa'd bin Rabi' takkan kahwin dengan orang biasa. Kan, dua orang isteri beliau. Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu anhu tolak pelawaan untuk mendapat seorang isteri. Tolak separuh harta jutawan Madinah. Dia kata tunjuk kat mana market. Di mana tempat perniagaan. Sampai hari ini, kebanyakan polisi yang dia ajar tentang investment, perniagaan, pelaburan apa semua ni daripada Abdul Rahman ibn Auf. Dibukukan. Daripada Abdul Rahman ibn Auf. Sehingga waktu dia kaya terlampau tu, dia kata kalau aku berasa hari ni kalau aku selak satu pemadani akan ada duit di bawah tu. Dia terlalu menjadi. Dia meniaga apa menjadi? Spare part menjadi, peralatan perubatan boleh, dia meniaga sambalnya semua akan jadi. Dia jangan bagi dia meniaga apa. Abdul Rahman bin Auf ni dia kata kalau aku selak di bawah kapet akan ada duit. Apa dia buat? Satu hari 700 unta penuh dengan barang dagangan masuk Madinah. 700 unta membuatkan debu naik tinggi dalam kota Madinah. Tak habis masuk. Sayyidina Aisyah tanya, apa yang kecoh di luar ni? Kata orang ramai, barang perniagaan Abdul Rahman sedang memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Sayyidina Aisyah kata, kalau dia berani, dia sedekah semua. Ini sahabat cabar. Sayyidatuna Aisyah pun seorang yang super sedekah. Cuba tengok cerita dia. Bagaimana Sayyidina Aisyah bersedekah. Pun super juga dari segi sedekah. Dia kata, kalau berani, sedekah semua. Kekayaan yang Allah bagi pinjam dekat dia, kata Sayyidina Aisyah. Perkataan Sayyidatuna Aisyah sampai di telinga Abdul Rahman. Sebelum unta-unta tu masuk duduk, maka kesemuanya telah disedekahkan fi sabilillah. Unta kalau 700, 100 sejuta hari ni RM. 100 ekor unta hari ni sejuta. 700 darab lah. Unta sahaja berapa dan kemudian barang di belakang unta tu. Antara yang paling banyak disedekahkan oleh Abdul Rahman bin Auf ialah, tadi baru 3-4 juta tau yang tadi dia bagi serentak sekali. Abdul Rahman ibn Auf pernah sekali dia jual tanah. Dia jual tanah dia. Dapat hasil jualan 40,000 dinar. 1 dinar lebih kurang 1,000. Hari ni. 1 dinar lebih kurang 1,000. 40,000 darab 1,000. Dia jual tanah tu, hasil itu kesemuanya diberikan kepada fuqara dan masakin. Lebih kurang yang dia sedekah, mungkin sedekah mingguan dia, wallahu alam, 40 juta waktu tu. Dia bagi macam tu je. No? Kita ni bolehkah bersembang seperti itu? Ni bila sebut hak sahabat buat, nampak gaya lah. Baru nampak jauh. No? Pun begitu, bila orang datang ke rumah, bertamu 3-4 orang, yang akan mengangkat hidangan itu adalah Abdul Rahman ibn Auf. Multimillionaire tadi. Bilioner sahabat tadi. Dia yang pergi dapur, dia yang akan bawa. Satu hari ada tetamu datang 2-3 orang. Dia pergi dapur, dia bawa, dia ambil. Bawa mai roti dan daging tadi ni, air mata turun. Sahabat, bilioner sahabat. Air mata turun. Kena marah dengan bini kah? Kita kalau hari ni kan, ataupun dapat berita apa, angkat tadi makanan, dah lah dia sendiri angkat, air mata turun. Hak tamu tanya,
Ya Abdurrahman ma yubkik. Tiba-tiba teriak. Dia kata teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah kenyang dengan roti mewah yang kita makan hari ni. Tiap-tiap hari roti yang Nabi makan adalah roti keras. Nabi dan seluruh ahli keluarga dia. Waktu tu Abdul Rahman angkat roti elok. Dia tengok tu menangis, tengok teringat Rasulullah yang dah wafat waktu tu. No? Tawaduk sahabat walaupun dah sampai pada satu keadaan dan satu tempat yang sangat tinggi, sangat tinggi. Dan begitulah yang berlaku kepada orang kata raja yang paling besar pemerintahan dia selepas Rasulullah. Rasulullah raja yang paling luas pemerintahan dia, nombor 1 dalam dunia ni, di kalangan makhluk lah. Nombor 2 adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman. Sebab apa saya kata Rasulullah yang pertama? Sebab Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan binatang, Rasulullah boleh bercakap dengan binatang dan batu dan pokok. Lebih. No? Nabi Sulaiman boleh mengarahkan jin. Nabi pernah memegang ifrit sehingga terjelir lidahnya. Nabi kata, kalau aku nak, aku boleh ikat ifrit tu. Tapi aku teringat doa saudaraku Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dia teringat doa Rasulullah teringat doa Nabi Sulaiman, wahai Allah, kurniakan kepadaku sebuah kerajaan yang tidak diberikan kepada siapa pun. Tapi benda tu diberikan kepada Rasulullah SAW. Ketika Nabi Sulaiman boleh mengarahkan angin, binatang, jin, kesemuanya, kita nampak bayang demam. Bayang kan? Kalau nampak bayang, baru satu kalau nampak bayang jin. Kita tegak kan orang kata. Nabi Sulaiman memerintah jin. Dan apabila Allah bagi kelebihan memerintah jin, binatang, bercakap dan sebagainya, maka dia pernah menyebut satu hari, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Hak ni semua pemberian Tuhan aku. Naik kereta mewah ke, duduk dalam rumah yang mewah ke, dia tengok harta dia yang banyak ke, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua salafus salih al-anbiya mengajar kita untuk kembalikan kelebihan tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk petang ni, untuk tengah hari ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.